Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, so hari ini kita akan belajar satu subtopik dalam bab 8 iaitu pembentukan ion positif dan ion negatif. Okey, kebanyakan atom mempunyai susunan elektron yang tak stabil. Okey, jadi atom-atom ini dia akan cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil. Jadi ada dua bentuk susunan elektron yang stabil iaitu susunan elektron duplet. Okey, dan yang kedua ialah susunan elektron oktet. Okey. Susunan elektron duplet maknanya petala terluar ni kita panggil petala terluar. Okey, petala terluar dia ada dua elektron. Untuk ini adalah untuk atom yang mempunyai bilangan elektron 2. Okey, 2 atau 2 lah, maknanya dia punya petala luar dia adalah 2. Okey, so bila dia dah cukup 2, petala pertama dia iaitu petala terluar dia adalah 2, so dia dah mencapai susunan elektron duplet. Kalau susunan elektron oktet, maknanya petala ke-3 dan seterusnya itu dikenali sebagai petala luar dia. Okey, petala luar dia 8. Okey, 8 bilangan elektron. Okey, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So bila dia dah mencapai 8 elektron pada petala luar dia, mana dia sudah mencapai susunan elektron oktet. Okey, jadi untuk mencapai susunan duplet, okey, ataupun susunan oktet, okey, yang stabil, atom neutral akan menderma atau menerima elektron pada petala luar. Okey, so inilah petala luar dia akan terima elektron ataupun dia akan derma elektron. Okey, so penerimaan atau pendermaan elektron ini akan menyebabkan atom yang neutral ni akan membentuk ion. Okey, seterusnya okey, bagaimana ion positif dan ion negatif itu terbentuk? Okey, ion positif dan ion negatif terbentuk apabila suatu atom yang neutral tadi dia menderma atau menerima elektron. Jadi atom tadi dia akan menjadi zarah yang bercas yang dipanggil ion. Okey, jadi ion ni dia akan membentuk dua jenis lah. Okey, dua jenis ion iaitu ion positif dan ion negatif. Okey, ion positif terbentuk apabila atom unsur logam dia menderma elektron. Okey, bila dia menderma elektron, jadi dia akan membentuk ion positif. Okey, ion positif ni biasa kita akan tulis dalam simbol seperti contohnya saya gunakan simbol A. Okey. Dia akan ada simbol positif dekat bahagian atas. Okey. Simbol positif bahagian atas, kemudian kadang-kadang kita jumpa yang ada nombor kat depan tu. Okey, contohnya A3+. Okey. Jadi A3+ maknanya dia mendermakan 3 elektron. Okey. Ion negatif terbentuk apabila atom unsur bukan logam menerima. Okey, dia menerima elektron. Jadi ion negatif ni biasa kita akan tulis, okey, ada simbol negatif di bahagian hujung dia. Contohnya macam saya gunakan simbol B. Okey, B kemudian akan ada simbol negatif di bahagian atas.
Okey, dan kadang-kadang kita akan jumpa dia ada nombor kat situ pula. Okey, 2 negatif. Okey, maknanya atom tu tadi dia menerima 2 elektron. Okey, dia menerima 2 elektron. Okey, jadi kita tengok pula macam mana pembentukan ion. Kita tengok contoh yang pertama lah, pembentukan ion. Okey. Okey, contoh yang kita guna ialah pembentukan ion positif magnesium. Okey, bila ditulis dalam bentuk simbol, okey, magnesium simbol dia Mg. Okey, M besar, kemudian G. Okey, dia punya charge dia 2 positif. Okey, ni lah. So, kita tengok macam mana boleh ada 2 positif kat situ. Okey, atom magnesium mempunyai 12 elektron. Okey, so 12 elektron. Dari bilangan elektron ni, okey, sebabkan dia adalah dalam bentuk atom, so dia adalah neutral. Jadi dari bilangan elektron ni kita boleh susun elektron dia. Kita boleh buat susunan elektron dia. Jadi petala pertama kita akan isi 2. So 2 titik. Okey, 2 kemudian 8 titik. Okey, kemudian 2. Okey. Jadi 282. Total semua adalah 12 elektron. Jadi ini dipanggil susunan elektron. Okey, jadi petala pertama dia dah penuh 2. Kemudian petala kedua 8, petala ketiga adalah 2. Jadi petala ketiga ni adalah petala terluar dia. Okey, petala terluar dia. Jadi 2 ni adalah yang kita panggil, yang kita kenal sebagai electron valence. Okey, elektron yang berada pada petala terluar. Okey, so bagaimana atom magnesium ni dapat mencapai susunan elektron oktet yang stabil? Okey, daripada petala luar ni kita tengok adakah dia akan derma 2 elektron ataupun dia terima 6 elektron untuk jadikan dia stabil. Kita tahu untuk jadikan dia stabil dia perlukan 8 elektron pada petala luar. Jadi dia perlu derma 2 ataupun dia perlu terima 6. Okey, dia dermakan 2 ataupun dia terima 6. Okey. So kita tengok. Okey, atom magnesium ini bila kita lukiskan struktur dia, struktur susunan elektron dia kita lukis, kemudian kita tulis dia punya susunan elektronnya 282. Okey. Untuk dia mencapai susunan elektron oktet yang stabil, okey, dia perlu derma 2 elektron pada petala luar. Derma 2 elektron lebih mudah berbanding dengan dia nak terima 6 elektron. Jadi dia perlu dermakan. So dia akan derma 2 elektron. Okey, dia akan dermakan 2 elektron kepada atom yang lain. Okey, dia dermakan 2 elektron. Kemudian dia membentuk ion magnesium. Okey, daripada atom magnesium kita panggil dia ion magnesium dan susunan elektron dia juga akan berubah. Sebab 2 yang pada petala ketiga tadi dah didermakan. Jadi dia hanya tinggal 2 petala sahaja. Dengan petala luar dia cukup 8 elektron. Okey. Jadi cara kita nak tulis ataupun kita nak lukis susunan elektron dia ni, so kita lukiskan petala susunan elektron petala dia yang baru, maknanya ada 2, 8, kemudian kita buatkan kurungan. Okey, kurungan macam ni. Okey, kurungan. Okey, dan kita tuliskan 2 positif. 2 positif. Maknanya
dia mendermakan 2 elektron. Okey. Dua positif ni dia berkait dengan bilangan proton yang ada dalam nukleus. Maknanya sekarang ni bilangan elektron berkurang sebab dah dermakan 2, tapi bilangan proton dia still ada 12. Jadi charge positif dia berlebihan 2. So inilah 2 positif ni. Okey. Jadi susunan elektron bagi ion magnesium adalah 28. Okey, seterusnya kita tengok contoh pembentukan ion negatif klorida. Okey, Cl ni dia punya nama dia adalah klorida. Okey, kita panggil klorida. Cl negatif 1. Okey. So klorida ni datangnya daripada atom klorin. Okey, atom klorin adalah atom yang neutral. So dia punya susunan bilangan elektron dia adalah 17. Jadi bila kita buat susunan elektron dia 2 8 7. Okey, jadi petala luar dia kurang 1 elektron. Okey, petala luar dia kurang 1 elektron. Jadi dekat sini kita akan nampak atom klorin ni dia perlukan 1 elektron untuk dia mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, jadi dia perlu terima 1 elektron dari atom yang lain. Okey. So ni susunan elektron dia 2 8 7 untuk atom klorin. Okey, jadi dia akan terima 1 elektron. Okey, jadi bila dia terima 1 elektron, dia akan dapat 1 elektron yang barulah kat sini. Sini kosong. Okey, so dia akan terima 1 elektron yang baru. Jadi bilangan elektron pada petala terluar dia adalah 8. So dia jadi 2 8 8. Susunan elektron bagi ion klorida. Okey, so bila dia dah membentuk ion klorida, kita akan lukis dia dalam kurungan macam ni. Okey, buat dalam kurungan dan berapa elektron yang dia terima. Okey, elektron dia ada 1. So tak perlulah tulis 1 elektron. Tulis negatif saja dah boleh diterima. Okey, so negatif ni menunjukkan bilangan elektron dia berlebih 1 daripada bilangan proton. Okey, bilangan proton dia adalah 287. So 17, bilangan protonnya adalah 17. Sekarang bila elektron terima 1 elektron dari luar, dari atom lain, so bilangan elektron akan bertambah jadi 288, so jadi 18. Elektron akan jadi 18. Jadi charge negatif akan berlebih 1. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Contoh pembentukan ion lithium. Kita tengok contoh yang lain lah. Okey, untuk awak lebih faham. Okey, so ini adalah contoh pembentukan ion lithium. Okey, contoh pembentukan ion lithium. So ion lithium kita tengok kat sini ya. Dia ada charge positif kat sini. Okey, pembentukan ion lithium. Ion lithium adalah satu ion positif. So lithium ni dia punya bilangan dalam nukleus lah. Okey, 3 proton, 4 neutron. So bilangan proton dan elektron adalah sama bila dia dalam bentuk atom. Okey, so kita tengok yang ni lah. Bilangan elektron dengan proton adalah sama. So bilangan proton dia 3, jadi bilangan elektron dia pun adalah 3. Jadi susunan elektron untuk atom lithium adalah 2 1.
Okey. 2, 1. Okey. So bila dia 2, 1, so kita nampak kat sini bilangan elektron pada petala luar dia adalah 1. Jadi lebih mudah untuk dia dermakan elektron ni. So dia dermakan 1 elektron. Okey, bila dia dermakan 1 elektron, so bilangan proton dia tetap sama. Okey, bilangan proton dia sama. Okey, kemudian kita akan lukis dia punya kurungan dia. Tapi sekarang ni petala dia ada 1 je lah. Sebab petala luar tadi kita dah dermakan, so dah hilang dah petala yang 1 tadi. So dia ada, petala terluar dia adalah 2 elektron. Okey, so 2 elektron maknanya dia mencapai susunan elektron duplet. Okey, disebabkan dia dah derma 1 elektron, jadi proton ni akan berlebih charge. So kita tambah kat sini, tulis tambah kat sini. Okey. So susunan elektron bagi ion lithium adalah 2. Kita tak tulis 2.0, salah Okey, kita hanya tulis 2. Okey. Jadi kita tengok penerangan kat sinilah. Okey, charge bagi 3 proton tadi saya dah beritahu. Untuk 3 proton charge dia adalah 3 plus lah. So plus ni menunjukkan dia positif tadi. Okey. So untuk ion lithium, okey, bila dia dah dermakan 1 elektron tadi, pada asalnya pada keadaan atom, bilangan elektron dan bilangan proton adalah sama. Okey, bilangan proton dan elektron adalah sama, 3. Tapi bila dia membentuk ion lithium, okey, bilangan elektron akan berubah. Dia akan jadi 2 elektron sebab dia dah derma 1. Jadi charge bagi 2 elektron adalah 2 negatif. Okey, jadi perbezaan charge tu adalah 1 positif. So dia ada lebihan 1 charge positif menyebabkan ion positif terbentuk. Sebab tu dia jadi ada kita letak tambah kat sini tadi. Menunjukkan lebihan 1 charge positif. Okey. So ini adalah ayat penerangan yang lebih jelas. Atom lithium mendermakan berapa tadi? Dia mendermakan 1 elektron untuk membentuk ion lithium, dan ion lithium mencapai susunan elektron duplet. Okey, iaitu 2. Okey, duplet. So kita tengok contoh untuk pembentukan ion negatif yang lain. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok pembentukan ion oksida. Okey, ion oksida, atom oksigen. Oksida ni datang daripada atom oksigen. Okey, atom oksigen bilangan protonnya adalah 8. Jadi bilangan proton 8, bilangan elektron dia adalah 8 jugalah. Okey, dalam bentuk atom, bila dia dalam keadaan atom. So susunan elektronnya adalah 2, 6. Okey, 2, 6. Jadi petala luar dia adalah 6. Jadi untuk dia capai susunan elektron oktet, okey, so dia perlu terima 2 elektron. Okey, dia perlu terima 2 elektron. Jadi dia terima 2 elektron tambah 2 elektron. Jadi dia membentuk ion oksida. Kita tak panggil ion oksigen. Okey, kita panggil ion oksida. Okey, so buat dalam kurungan. Okey, susunan elektron yang baru bagi petala luar. So dia ada tambahan 2 elektron yang baru kat sini. Okey. So dia jadi 2, 4, 6, 8. Okey, cukup 8 bagi petala luar dia. Jadi kita letakkan kurungan. Okey, 2 negatif. Jadi susunan elektron bagi ion oksida yang baru dia akan jadi 2, 8. Okey, 2, 8. Okey, so kita tengok kat sini.
Cas bagi 8 proton. Ini kita terangkan, kita buat penerangan untuk pembentukan ion oksida ni ya. So bilangan proton tak berubah. So cas proton dia adalah 8 positif. Okey, 8 positif. Cas bagi 10 elektron. Kenapa 10? Sebab pada asalnya bilangan elektron adalah 8 pada keadaan atom. Kemudian dia tambah 2 elektron. Jadi 8 tambah 2. Bila dalam bentuk ion, so bilangan elektron bagi ion dia akan berubah jadi 10. So 10 negatif. Okey. Jadi jumlah cas yang tinggal ataupun perbezaan cas dia adalah 2 negatif. Maknanya dia ada lebihan 2 cas negatif menyebabkan ion oksida menjadi ion negatif. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Atom oksigen menerima, dia terima berapa tadi? Dia terima 2 elektron. Okey, 2 elektron untuk membentuk ion oksida. Ion oksida mencapai susunan elektron 2, 8 yang stabil. Okey, iaitu ni 2 susunan elektron oktet. Okey, yang stabil iaitu 2, 8. Okey. So okey. So ini adalah contoh, antara contoh-contoh pembentukan ion oksida dan ion lithium, contoh yang kita boleh tengok. So lepas ni awak akan boleh buat latihan untuk lebih pemahaman untuk tajuk ni lah, pembentukan ion positif dan ion negatif. Okey, so sekian saja penerangan saya berkenaan dengan pembentukan ion positif dan negatif, dan kita akan jumpa pada video yang akan datang untuk tajuk yang lain. Okey, so terima kasih. Assalamualaikum.